بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita hadirkan diri ke rumah Allah, dan kita ucap syukur juga pada Allah kerana kita dapat mulakan kehidupan kita di tahun baru Islam dengan kita berada di dalam masjid dan kita menunaikan solat maghrib berjemaah dan kita mendengar kuliah. Ini merupakan suatu nikmat daripada Allah dan ini merupakan satu pilihan yang terbaik yang telah kita buat. Mudah-mudahan kehidupan kita di sepanjang tahun ini akan menjadi seperti inilah. Di waktu maghrib kita ada dekat masjid, kita solat jemaah, kita berkuliah. Itulah kehidupan yang sangat baik. Pada malam ini kita tidak buat kuliah tauhid, tetapi kita akan membicara sedikit sebanyak berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak menyentuh peristiwa hijrah ini dalam dua perkara. Yang pertama sekali nak sentuh peristiwa hijrah ini dari sudut sejarahnya. Dan yang kedua nak sentuh peristiwa hijrah ini dari sudut ibrah ataupun pengajaran yang dapat diambil daripadanya. Baik, mari kita mulakan pengajian kita pada malam ini, hijrah dari sudut sejarah dulu. Ya, baiklah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita kena buang dalam fikiran kita. Nabi SAW berhijrah, keluar daripada kampung halaman dia, daripada Mekah, pergi ke Madinah, bukan kerana dia lari. Dia tak lari. Ya, bukan Nabi kita ni dia takut dengan Abu Jahal ke, dia takut dengan Abu Lahab ke, dah tak terlawan Abu Lahab, lalu dia tinggalkan Mekah, duduk di Madinah. Bukan. Bukan itu sebab dia. Ya. Dan Nabi kita juga pergi ke Madinah, keluar daripada Mekah ke Madinah, bukan dengan sebab dia dihalau oleh Abu Lahab. Abu Lahab tak halau dia. Bahkan Abu Lahab ni dia cukup takut Nabi kita pergi tempat lain. Dia kalau boleh nak Nabi kita ni duduk di Mekah dan mati di Mekah je. Dia tak nak Nabi kita pergi tempat lain. Sebab apa? Sebab kalau Nabi kita pergi tempat lain, dia takut nanti ada orang lain pula sokong Nabi. Kalau Nabi kita duduk Mekah, orang Mekah je lah sokong dia. Tapi kalau Nabi kita pergi duduk Madinah, Nabi kita berhijrah pergi ke Habsyah, berapa tempat dah orang sokong dia, lagi banyak penyokong dia. Sebab itu, kita tengok bila Nabi kita berhijrah ke Madinah, apa Abu Lahab, Abu Jahal buat? Dia kejarnya Nabi kita. Dia kejar sampai dapat. Kalau boleh dia nak bunuh je. Sebab dia tak nak bagi Nabi kita keluar daripada Madinah. Bermakna, Nabi kita tidak dihalau oleh Abu Jahal, tidak dihalau oleh Abu Lahab. Dan Nabi pula bukan melarikan diri. Habis itu, mengapa Nabi kita tinggalkan Mekah, kemudian pergi ke Madinah? Apa sebabnya? Yang ini kita nak kaji dari sudut sejarahnya. Ya, tuan-tuan. Nabi kita Muhammad SAW ni dia tahu. Dia sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, dia tahu tabiat agama Islam. Dia tahu Islam ni apa dia. Islam ini bukan sekadar agama sembahyang, puasa, azan, bukan. Islam bukan sembahyang saja, Islam bukan saja puasa, Islam bukan saja zakat, bukan. Islam ni dia lebih daripada itu. Islam ialah agama ibadat. Sebab itu dalam Islam ada banyak ibadat-ibadat yang kita kena buat. Kita wajib sembahyang, sembahyang tu ibadat. Kita wajib pergi haji, pergi haji itu ibadat. Kita wajib puasa, puasa itu ibadat. Islam adalah agama ibadat.
Tu yang kita disuruh datang ke masjid, beribadat, berjemaah, ya. Sebab Islam ialah agama ibadat. Tetapi Islam bukan saja agama ibadat. Dia juga adalah agama ekonomi. Islam dengan ekonomi tak boleh dipisahkan. Nampak tu? Ya. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai daripada menunaikan solat, hendaklah kamu keluar daripada masjid, berhamburanlah kamu untuk mencari rezeki. Jadi Islam ni dia bukan suruh kita semayang aja, dia suruh kita cari rezeki. Dia suruh kita berniaga. Ya. Jadi perniagaan yang nak dibuat oleh Islam ni perniagaan jenis apa? Perniagaan mengikut cara Islam. Jadi agaknya kalau Nabi duduk di Mekah, boleh tak dia buat perniagaan cara Islam? Tak boleh. Ya, dekat Mekah masa tu bukan ditakbir oleh orang Islam, ditakbir oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab ni memang dia berniaga juga, tapi cara berniaga dia penuh dengan penipuan, riba, rasuah, macam-macam. Islam tak boleh macam tu. Dalam Islam perniagaan dia tidak boleh ada tipu daya, tidak boleh ada yang tidak kesamaran. Kena berniaga benda-benda yang tidak boleh memudaratkan manusia. Jadi Islam ni adalah agama yang mengajak kita untuk berekonomi. Islam juga merupakan agama pemerintahan. Dia bukan suruh kita berniaga, beribadat, dia juga adalah agama pemerintahan. Bila sebut orang Islam, kita mesti ambil berat tentang pemerintahan. Maksud pemerintahan ni, kita mesti tegakkan pemerintahan yang adil. Kalau Nabi duduk Mekah, boleh ke dia tegakkan pemerintahan yang adil? Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang berkuasa ialah Abu Jahal, Abu Lahab. Pemerintahan yang adil tu macam mana? Pemerintahan adil tu pemerintahan yang menegakkan hukum Al-Quran. Kalau Nabi duduk di Mekah, boleh ke dia tegakkan hukum Al-Quran? Tak boleh. Sebab yang jadi raja di Mekah ialah Abu Jahal. Nampak tu? Sebab itu Nabi berfikir bahawa kalau aku duduk dekat Mekah, alamatnya Islam yang aku dapat buat ni hanya Islam ibadah ajalah. Itu pun menyorok-nyorok. Kan Nabi duduk Mekah, dia semayang tak? Semayang. Tapi dia semayang kat mana? Semayang atas bukit, tempat orang tak tahu dia semayang. Sebab kalau orang tahu dia semayang, kena pukul lah dia. Jadi kalau Nabi terus duduk di Mekah, nak semayang pun susah, nak tegakkan ekonomi Islam pun susah, nak tegakkan pemerintahan Islam pun susah, nak tegakkan pendidikan Islam pun tak boleh. Kalau Nabi duduk di Mekah, nak buat pendidikan Islam, mana boleh? Baca Quran depan Kaabah pun Abu Jahal tak bagi, macam mana nak buka sekolah agama? Dalamnya ada belajar tauhid, dalamnya ada belajar fiqh, itu. Mana Abu Jahal nak bagi? Sebab pendidikan Islam kita ni kalau belajar tauhid, Allah itu esa, kita ajar budak-budak. Tiba-tiba Abu Jahal ni, dia punya etikot apa dia? Allah bukan esa. Allah tu, dia ada anak dia, dia ada mak dia, dia ada pak saudara dia, berhala-berhala tu semua Tuhan aku. Dia ada banyak Tuhan. Sedangkan kita orang Islam, kita nak ajar anak murid kita, Allah itu esa. Jadi kalau Nabi buat pendidikan Islam dekat Mekah, habis kena runtuhlah sekolah dia. Nampak? Jadi Nabi fikir, macam mana aku nak buat ni? Kalau duduk di Mekah tak mungkin. Islam ni bukan agama ibadah aja. Sebab itu Nabi berfikir, kena cari satu tempat, di mana di tempat itu, Nabi ni dia jadi ketua. Mana aku kena beli satu kampung, kena beli satu tanah, kena beli satu negeri. Di negeri itu aku jadi tok ketua dia. Aku sebagai Nabi, aku pegang kuasa. Aku sebagai Nabi, aku jadi tok ketua. Jadi bila Nabi kita jadi tok ketua, dia jadi ketua di negeri itu, barulah dia dapat buat ekonomi Islam. Baru dia dapat buat pemerintahan Islam. Baru dia dapat beribadah dengan mudah. Sebab apa? Sebab Nabi ada kuasa. Kalau dia duduk di Mekah, tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, nak buat apa?
Ya, kita orang Islam ni kalau tak ada kuasa, kita tak boleh buat Islam. Tuan-tuan tengok kawan-kawan kita di India. Kita sini musim apa ni korban. Rasanya dekat masjid tuan-tuan ni puluh ekor juga nak. Kita boleh berkorban lembu. Cuba tuan-tuan sembelih lembu dekat India, apa jadi? Siapa kena sembelih katnya? Yang tukar sembelih ke lembu tu kena sembelih katnya? Kita tak boleh sembelih lembu dekat India. Sebab apa? Sebab India negara yang bukan Islam. Ketua negara dia orang bukan Islam. Jadi, dia tak boleh. Dia kata, lembu itu mak kami. Mak kami lembu tu. Jadi, tiba-tiba kita orang Islam nak sembelih mak dia. Marahlah dia. Nampak? Ya? Kawan-kawan kita duduk di Eropah. Wanita-wanita kita duduk di Eropah nak pakai tudung, nak kerja di jabatan kerajaan, tak boleh. Banyak negeri yang macam tu. Baru ni Perancis. Ya, sebelum tu buat dekat Jerman. Mana-mana orang Islam perempuan yang nak kerja di jabatan kerajaan mesti buka tudung. Tak boleh pergi pejabat pakai tudung, mesti buka. Orang perempuan kita nak mengamalkan pakai tudung pun tak boleh. Kalau negeri itu ditadbir oleh orang bukan Islam. Kita sebab apa wanita-wanita kita bebas ni pakai tudung pergi pejabat, pakailah tudung apa pun. Sebab apa? Sebab yang berkuasa di tempat kita ialah sultan. Sultan kita ni dia pegang agama Islam, dia ketua agama Islam, dia benarkan. Tu kita dapat buat. Tu penting kuasa berada di tangan orang Islam. Supaya kita dapat amalkan agama kita. Jadi kalau Nabi duduk di Mekah, dia tak boleh buat apa pun. Yang boleh semayang je, itu pun nyorok-nyorok. Sebab itu Nabi cari jalan. Bagaimana aku nak cari sebuah tempat, aku jadi tok ketua, aku ada kuasa, bila ada kuasa aku boleh buat. Dengan kuasa Allah. Allah Ta'ala buka pintu hati orang-orang Arab di Madinah untuk jumpa Nabi. Di Madinah ni ada orang Arab. Di Madinah ada orang Yahudi. Dekat Mekah Yahudi tak ada, dekat Madinah ada orang Yahudi. Jadi orang Arab ni, dia tak baca kitab Injil, dia tak baca kitab Taurat. Dia tak tahu tentang di akhir zaman nanti ada Nabi akhir zaman akan keluar. Dia tak tahu. Dia tahu sembah patung saja. Tapi di Madinah, ada orang Yahudi. Orang Yahudi ramai duduk di Madinah. Apa sebab? Sebab orang Yahudi baca dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman tu akan keluar. Dia keluar dekat mana? Dia keluar di tempat orang Arab, di sebuah kawasan yang sangat subur lagi hijau. Jadi sebab itu orang Yahudi, dia duduk di Madinah satu, dia duduk di Khaybar satu. Dua tempat. Sebab dua tempat ni subur. Dia tunggu sana. Walaupun mereka ni penduduk yang minoriti, tapi dia tunggu Madinah tu. Madinah dengan Khaybar ni, orang Yahudi tak keluar. Sebab dia kata di sini akan keluar Nabi. Dia baca dalam kitab Taurat dia. Jadi bila di Madinah ni ada orang Yahudi, dia penduduk yang sedikit, orang Arabnya penduduk majoriti ramai. Jadi kadang-kadang bergaduh lah orang Yahudi dengan orang Arab, bergaduh bertumbuk gitu begini. Setiap kali bergaduh bertumbuk, apa kata Yahudi ni? Engkau hari ni engkau tumbuk aku sebab aku sikit, tak apalah, nantilah akan datang Nabi akhir zaman, dia akan menyebelahi kami, masa tu kami ganyang orang Arab betul-betul. Jadi orang Arab ni bila dengar, rupanya Yahudi duduk Madinah ni, dia tunggu Nabi. Kalau Nabi itu bersama dengan mereka, dia akan kalahkan orang Arab. Besok bergaduh lagi. Lusa bergaduh lagi. Tiap-tiap kali bergaduh, Yahudi kata apa? Nantilah. Hari ni kau pukul kami sebab kami sikit. Bila Nabi itu keluar nanti, Nabi itu akan menyebelahi kami, kami akan ganyang orang Arab ni betul-betul. Jadi orang Arab bila dengar gitu, oh jadi maknanya, orang Yahudi datang Madinah ni bukan saja-saja dia nak tunggu Nabi itu keluar. Dan Nabi itu kalau menyebelahi Yahudi, mereka akan jadi kuat dan orang Arab akan dikalahkan. Jadi orang-orang Arab di Madinah ni bila fikir macam tu, dia kata bahaya ni. Bahaya ni. Lalu mereka berfikir, kita kena cari Nabi tersebut. Nampak? Sebelum Yahudi jumpa Nabi itu, kita kena cari Nabi itu, kita kena jumpa Nabi itu biar Nabi itu bersama kita. Sebab kalau Nabi itu keluar, dia bersama dengan Yahudi, Yahudi akan jadi kuat. Kita orang Arab akan dihalau keluar.
Jadi orang Arab di Madinah ni tunggu jugalah, tunggu. Tiba-tiba mereka terdengar di Mekah ada seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah mendakwa diri dia jadi Nabi. Itu yang orang Madinah tu dia pergi ke Mekah cari Rasulullah. Cari mana Muhammad bin Abdullah. Mana Muhammad bin Abdullah. Ya, jumpa Rasulullah. Rasulullah kata kau cari aku ya. Sebab apa? Kami nak masuk Islam. Zaman itu orang cari Nabi nak masuk Islam ni agak pelik lah. Sebab zaman tu tak ada siapa nak Islam. Zaman tu siapa masuk Islam kena bunuh. Siapa masuk Islam kena buta mata. Tiba-tiba orang Madinah ni datang jauh-jauh. Madinah ke Mekah berapa jam? Naik bas 6 jam. Sini ke Kelantan. Jauh. Mereka datang ke Madinah jumpa Rasulullah. Ya Muhammad, kami nak masuk Islam. Kalau tuan-tuan jadi Rasulullah, pelik tak? Apa hal kau ni? Itu. Orang lain takut nak jumpa aku, takut Abu Jahal buat apa-apa, tiba-tiba jumpa Rasulullah nak masuk Islam. Tapi dah orang tu nak masuk Islam, Rasulullah dia pandang zahir aja. Dia kata kau nak masuk Islam, mari sini. Dia pun syahadahkan. Ada 7 orang. Yang pertama sekali, ada 7 orang lelaki daripada Madinah datang jumpa Rasulullah masuk Islam. Lepas masuk Islam, legalah dia sebab Nabi ni dah menyebelahi orang Arab. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, jomlah ikut aku balik ke Madinah, jangan duduk di Mekah, duduk di Madinah, sebab ni yang 7 orang ni semua tok-tok ketua belaga ni. Ini Tok Ngulu, ini Menteri Besar, ini Menteri Dalam Negeri, semualah. Yang ikut-ikut masuk Islam tu semua menteri-menteri. Jomlah ikut kami balik Madinah. Nabi kata, tak mau aku, kau baliklah dulu. Sebab apa Nabi tak nak pergi? Sebab agak pelik. Ini perangkap ke atau apa ni? Zaman tu orang tak nak Islam, tiba-tiba mereka bertujuh ni nak Islam. Lepas tu ajak mereka, Nabi balik ke Madinah, duduk di kampung dia. Nabi kata, tak apalah, saya tak pergilah kot. Cuma saya hantar seorang anak murid saya balik dengan tuan-tuan. Siapa dia? Nabi panggil seorang anak murid dia nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang pemuda. Nabi kata, engkau orang muda, ikut 7 orang ni balik ke Madinah. Duduk selama setahun. Ajarlah mereka ni apa tentang Islam. Ajar dia baca Quran, ajar dia tentang Tauhid, ajar biar dia kenal Islam. Ya. Tapi sebenarnya Nabi hantar Mus'ab bin Umair ni pergi ke Madinah bukan sekadar suruh mengajar Quran. Nabi hantar dia ke sana sebagai mata-mata gelap. Cuba duduk di Madinah, tengok orang Madinah ni betul-betul keikhlas nak Islam. Kemudian tengok di Madinah ni sesuai tak kalau aku berhijrah ke sana. Kita jadikan Madinah tu kampung kita, sesuai kita sesuai. Mus'ab bin Umair pun baliklah dengan 7 orang Madinah ni pergi balik ke Madinah. Setahun dia mengajar orang Madinah baca Quran, ajar tauhid, apa itu Allah, apa itu Rasulullah, apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, ajar orang di Madinah. Lama-lama orang di Madinah makin ramai masuk Islam. Ya. Dan sementara itu Mus'ab bin Umair ni bukan saja jadi tok guru, dia duduk, dia perhatikan sebab dia dihantar untuk jadi mata-mata gelap, cari maklumat. Petang-petang duduk kat kedai kopi, duduk tengok maklumat apa dapat. Dan dia tengok keadaan muka bumi Madinah ni cukup setahun. Dia duduk di Madinah di musim haji, dia bersama dengan 70 orang. Tadi 7 orang. Tahun depan 70 orang lelaki Madinah dan perempuan dia datang jumpa Rasulullah di musim haji. Kata, ya Rasulullah, ini kami datang kali kedua. Dulu kami datang 7 orang, sekarang 70 orang. Kami semua dah jadi orang Islam dan kami nak berbai'ah dengan kau dan kami nak ajak engkau ikut kami balik Madinah. Buat apa duduk Mekah ni, Abu Jahal, Abu Lahab, engkau nak semayang pun susah. Mai ikut kami ke Madinah. Nabi panggil Mus'ab bin Umair. Engkau siasatan kau macam mana? Risikkan kau setahun duduk sana. Ya Rasulullah, memang orang Madinah ni orang yang bagus-bagus. Mereka ikhlas nakkan Islam. Berhijrahlah Rasulullah. Bila Rasulullah dapat maklumat daripada Mus'ab bin Umair,
Ya, itu yang dia berani hijrah tu. Kalau tidak dia tak pergi. Takut-takut nanti sampai sana goreng dia orang aja mana. Setahun risikan itu dia buat, barulah pergi ke sana. Dan Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia punya risikan sangat teliti. Itu penting dalam agama kita ni. Kita bukan saja nak melahirkan ustaz-ustaz yang pandai mengajar agama. Kita juga perlu melahirkan pemuda-pemuda yang boleh buat kerja-kerja keselamatan macam ni. Dia balik jumpa Rasulullah, dia punya maklumat cukup teliti. Sampai Rasulullah berani berhijrah ke Madinah. Sebab apa Rasulullah pergi ke Madinah? Mengapa Rasulullah jadikan Madinah ni tempat hijrah dia? Sebab pertama, kerana di Madinah ni ada dua kelompok Arab yang selalu bergaduh. Selalu bergaduh. Apa dia? Kelompok Arab Aus, kelompok Arab Khazraj. Ni dua ni. Ya, di Madinah tu ada dua kelompok orang Arab. Dia tak boleh dekat. Dia jumpa saja dia berperang. Aus dan Khazraj. Menyebabkan di Madinah tu berperang ni, bertumbuk, bergaduh ni benda biasa. Ibarat kata orang Madinah ni kalau kepala dia bila botak bersih itu bukan orang Madinah. Itu bila badan tak berparut kena kesan parang tu, itu bukan orang Madinah lah. Orang Madinah ni dia memang berperang je kerja dia. Sebab apa? Dua kelompok ni dia tak boleh jumpa. Jadi bila Rasulullah tahu macam tu, Rasulullah kata ini tempat ni bagus. Tempat orang selalu berperang ni bagus. Sebab apa? Sebab bila kita berhijrah ke Madinah, musuh Abu Jahal akan serang Madinah. Kalau ketika itu kita tidak ada askar nak pertahankan negara kita, kita baru nak tubuh akademi tentera, baru nak belajar berkawat, mati kita. Kalau kita hijrah ke Madinah, kita sudah ada askar-askar yang sudah sememangnya kerja mereka berperang. Siapa dia? Aus dan Khazraj. Mereka ni samsing mereka ni. Preman-preman mereka ni. Aus dan Khazraj ni. Bila dia masuk Islam, iman dia jadi betul, akhlak dia jadi betul, cuma sikap dia sebagai seorang yang kering hati itu mereka bawa. Rasulullah kata kita orang Islam perlukan orang-orang macam ni. Orang yang biasa berperang, orang yang biasa bertumbuk. Oh tu, kita pegang dia, kita tukar akidah dia, kita baiki akhlak dia. Tapi dia punya jiwa dia tu kita pegang. Sebab apa? Sebab kalau negara diserang oleh musuh, mereka inilah yang akan pertahankan negara. Orang yang tangannya lembut, lembut, tangannya macam perempuan. Ini kalau datang musuh, usahakan musuh datang, mercun bunyi pun masuk bawah katil. Kalau ini negara diserang dia musuh habis. Nabi kata kita elok berhijrah ke Madinah sebab Madinah ni tempat orang-orang yang biasa berperang. Nabi punya kajian memang tepat. Cuba tuan-tuan tengok ya. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku perang Badar. Abu Jahal datang serang Madinah. Abu Jahal datang dengan 1000 orang tentera. Dengan pedangnya yang tajam, dengan kudanya. Rasulullah bawa tentera dia 313. 313 tu bukan semua pakai pedang. Ada yang pakai pelepah kurma. Bukan semua naik kuda. Kuda ada 17 ekor je. Yang lain jalan kaki. 313 orang pakai pelepah kurma lawan 1000 orang dalam perang Badar. Siapa menang? Orang Islam menang 313. Apa sebab? Sebab 313 tu semua ahli-ahli gerak khas, bukan askar biasa. 313 tu memang orang yang dah biasa berperang. Sebab itu sebelum perang Badar tu berlaku, bila musuh 1000 orang depan tu, orang Islam 313, Nabi tanya para sahabat, macam mana ni? Dia orang 1000 orang, pedang dia tajam-tajam, kita pakai pelepah kurma ni. Pedang pun ada berapa bilah je. Kita pula sikit 313. Nak balik ke nak lawan? Cuba tuan-tuan buka dalam buku sejarah. Bangun seorang pemuda, nama dia Miqdad bin Amr. Ini orang muda, memang kerja berperang dia. Dia kata, ya Rasulullah, la naqulu kama qala banu Israila li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya Rasulullah, kami ni bukan bacul tau. Engkau ajak kami balik, ni musuh dah ada kat depan ni. Kita 313, tiba-tiba engkau ajak kami balik. No, kami bukan bacul seperti mana pengikut Nabi Musa bacul.
Dulu Nabi Musa ajak umat dia pergi Palestin, lawan orang di Palestin. Apa kata umatnya? Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhan kau, kami duduk sini, kami tak nak perang. Sebab apa? Sebab mereka tu banyak. Walakin ya Rasulullah, nakul izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tetapi kami ya Rasulullah, kami pemuda-pemuda Madinah, kami nak kata pada engkau, ya Rasulullah, masuk dalam medan peperangan ini, kami akan bersama engkau dan Tuhan engkau untuk lawan musuh kita. Mereka tak gentar, tak patah ke belakang walaupun sedikit, walaupun 313. Sebab apa? Sebab bagi mereka ini, peperangan itu merupakan benda yang biasa aja. Lebih-lebih lagi pula Nabi ajar mereka, kalau mati jaga agama, mati syahid, masuk syurga. Lagi mereka berani. Dah lah sebelum jadi orang Islam, mereka memang berani dah. Tiba-tiba masuk Islam, Nabi ajar dia, siapa mati pertahankan Islam, syahid, masuk syurga. Lagi berani. Sebab itu 313 lawan 1000 orang, kalah 1000 orang musyrikin. Sebab itu Nabi pilih Madinah sebagai tempat hijrah dia. Sebab orang di Madinah ni orang yang gagah-gagah perkasa orang ni. Sebab itu kita orang masjid, anak-anak muda kita dekat luar sana yang mak rempitnya, yang jangan kita jauhkan diri kita daripada mereka. Kita perlukan mereka tu. Ya, kalau boleh musim-musim hijrah macam ni, kita ajaklah budak-budak mak rempit ni datang. Masjid, kita buat program jelajah Johor. Minyak motor, masjid sponsor. Isi penuh punya. Panggil mama rempit ni, masjid isi penuh minyak motor dia bang. Makan dekat mana? Masjid tanggung. Sebab apa? Sebab kita perlu buat baik dengan anak-anak muda ini. Mereka ini orangnya gagah, orangnya berani. Ya, tiba-tiba kita jauhkan diri kita daripada mereka. Takut nanti bila kita semua meninggal, masjid kita kosong. Tengoklah yang datang sini, tengok semua dah senja. Yang dah maghrib pun ada, yang dah isyak pun dekat ada. Kan? Tiba-tiba kita jauhkan diri kita daripada pemuda-pemuda, tak nak tarik pemuda datang masjid. Besok kalau kita tak ada besok, takut masjid ni kambing yang datang. Sebab itu jangan jauhkan diri daripada masjid. Orang masjid kena cari jalan bagaimana nak bawa mak rempit ni datang semayang kat sini. Dia datang, dia pakai seluar jeans ke, dia pakai apa ke, itu terpulang. Rambut panjang ke, tak jadi masalah. Itu, datanglah. Yang penting kita nak dia jadi pemuda masjid. Kita penting pemuda. Rasulullah tidak jauhkan diri daripada orang-orang jahat ni. Dia baik dengan orang jahat. Kalau tuan-tuan tengoknya dalam sejarah, Nabi kita, dia pergi buat umrah kali pertama. Abu Jahal kata balik, engkau dah bunuh orang musyrikin, orang Mekah banyak, tiba-tiba datang nak buat umrah. Abu Jahal tak bagi masuk. Balik. Tahun depan kau datang. 3 hari aja Abu Jahal bagi dia masuk. Abu Sufyan bagi masuk. Nabi pun tahun pertama nak masuk Mekah tak boleh. Nak buat umrah tak boleh. Patah balik ke Madinah. Ini cerita lain ya. Tahun depan Abu Sufyan kata, engkau boleh masuk buat umrah tapi 3 hari. Okey, tak apa 3 hari. Nabi pun masuk. Nabi masuk ke Mekah buat umrah. Kawan-kawan sibuk tawaf buat umrah sa'i. Nabi kita jumpa pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi yang masuk Islam secara senyap-senyap, duduk di Mekah, tak ada siapa tahu dia orang Islam. Ini mata-mata gelap yang Nabi letak di Mekah untuk bawa maklumat. Dia kata, pakcik punya isteri kan orang Bani Tamim kan? Ya. Orang Bani Tamim ni tuan-tuan, kalau di Mekah, orang Mekah takut dengar Bani Tamim aja, orang tak berani. Sebab apa? Kerja dia potong telinga orang, potong hidung orang. Memang preman-preman yang ditakuti oleh orang Mekah. Ini Bani Tamim. Pakcik punya isteri perempuan Bani Tamim ya. Pakcik, saya datang sini bukan buat umrah je. Pakcik tolong carikan seorang perempuan pakcik daripada Bani Tamim, saya nak jadikan isteri saya. Abbas bin Abdul Muttalib ni tak faham. Dia kata, nak apa salahnya sambil-sambil buat umrah cari isteri, tak salah, betul tak? Kan? Kalau berani lah, kalau berani. Rasulullah berani, kita tak berani. Itu, kita bukan takut tapi isteri tak takut kita. Rasulullah kata apa? Tolong carikan seorang perempuan Bani Tamim, saya nak kahwin dengan dia. Nabi pun buat umrah. Cukup 3 hari,
dapat seorang perempuan Bani Tamim, itu yang nama Raihanah tu. Sayyidatina Raihanah, ini daripada Bani Tamim. Rasulullah kahwin dengan Bani Tamim. Abu Sufyan ni tengok, sudah. Dia datang sini bukan buat umrah, dia kahwin dengan pemuda Bani Tamim. Bila Nabi kahwin dengan perempuan Bani Tamim, Abu Sufyan sudah takut. Sebab apa? Sebab Bani Tamim ni, pemuda-pemuda dia, kerja dia, jadi pembunuh upahan. Memang orang Mekah takut. Tiba-tiba Nabi kahwin dengan perempuan Bani Tamim. Sebab itu masa Nabi buat kenduri kahwin, Nabi panggil penduduk-penduduk Mekah datang makan kenduri kahwin dia. Abu Sufyan lari daripada Mekah. Tak sanggup dia tengok bumi Mekah tu dihujani oleh pemuda Bani Tamim. Rasulullah berkata, tak apalah, aku dah kahwin dengan Raihanah, aku balik dulu ke Madinah. Raihanah lepas sebulan baru balik. Tuan, sebulan Sayyidatina Raihanah duduk di kampung dia, Quraisy tak berani kacau. Sebab apa? Dia tahu Rasulullah sudah berkahwin dengan orang daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni siapa? Bani Tamim ni adalah preman-preman yang ditakuti di kota Mekah. Cuba tengok. Ini strategi Rasulullah. Jangan sampai musuh ini boleh buat apa saja pada kita. Bagi dia takut sikit. Semenjak hari itu, Abu Sufyan tak berani nak kacau orang Islam. Sebab kacau orang Islam, Bani Tamim akan marah. Sebab ini Muhammad ni dah jadi orang kami. Dia kahwin dengan wanita kami. Abu Sufyan tak berani kacau. Ini strategi dalam dakwah. Jadi kita kembali pada cerita asal. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah sebab di Madinah ni orangnya berani-berani. Yang kedua, Nabi berhijrah ke Madinah ni sebab Madinah ni kawasannya subur. Kawasannya subur. Cocok apa pun naik. Kalau tuan-tuan buat umrah hari ni, kita sampai di Madinah, kita akan dibawa ke ladang-ladang korma. Ya, subur. Penting ke sebuah negara itu subur? Penting. Sebab apa penting? Sebab zaman dulu-dulu, orang Arab ni, dia punya makanan dia datang daripada kafilah perdagangan yang naik unta tu. Kan dia naik unta 50 ekor unta atas tu, letak beras, letak gandum, dia bawa ke kampung ni. Unta tu datang, kan, kafilah perdagangan. Jadi hidup mereka bergantung kepada kafilah perdagangan. Nabi takut, kalau tempat dia berhijrah tu kawasannya tak subur, cocok tanaman tak tumbuh, tiba-tiba Abu Lahab sekat kafilah perdagangan, jangan bagi datang ke Madinah, orang Madinah akan lapar dekat dalam. Bila lapar, mereka akan lawan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah kata tempat hijrah ni mesti tempat yang subur. Kita boleh tanam apa, dia naik. Madinah Al-Munawwarah ini subur tempat dia. Sebab itu Nabi, tuan-tuan tengok yang strategi dia, bila dia sampai dekat Madinah, dia hijrah tu, orang dah sambut dia. Sampai dekat Madinah, Nabi bukan saja buat masjid. Betul lah, bila sampai ke Madinah, Nabi kata, di sini masjid kita. Tetapi Nabi buat dua perkara lain, yang jarang orang bicara. Apa dia? Nabi buat pasar orang Islam. Sebab kalau kita semua orang Islam pergi masjid, tiba-tiba nak beli makanan kita daripada orang asing yang tak tahu halal haram, tak boleh juga. Sebab tu Nabi datang ke Madinah, dia bukan saja buat masjid, dia buat masjid, satu lagi dia buat pasar. Sebab dia tengok pasar dekat Madinah tu Yahudi punya. Kita pasar orang Islam. Satu lagi, Nabi datang ke Madinah, dia tengok Madinah ni luas tempat dia. Dia kata apa? Tengok ni. Ini dicatat oleh sejarah, ini kebijaksanaan Rasulullah. Dia kata apa? Siapa-siapa di kalangan tuan-tuan ambil kayu 4 batang, cocok dekat situ, tanah tu jadi milik dia. Pejabat tanah bagi geran nanti. Ibarat gitulah. Sebab Rasulullah datang ke Madinah, dia dah jadi ketua, dia boleh buat apa dia nak. Siapa-siapa di kalangan tuan-tuan bawa kayu 4 batang, cacah 4 penjuru, tanah tu jadi milik dia. Tetapi syarat, dalam masa setahun kalau tidak dibangunkan, dia akan dirampas semula. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, cuba buka kitab Matalil Badrin tu, ada satu bab di belakang, nama dia Ihya'ul Mawat. Bab pada menyatakan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Rasulullah datang ke Madinah, dia tengok tanah mati, tanah banyak tapi tak diusahakan. Nabi kata apa? Siapa-siapa ambil kayu 4 batang, cacak, itu jadi milik dia. Kerajaan tak payah keluar duit. Sekelip mata bumi Madinah tu jadi hijau dengan tanaman. Sebab apa? Kalau tuan-tuan lah jadi sahabat, nak tak tanah free macam tu?
Bukan modal apa pun, ambil kayu penyapu 4 batang, cacak jadi milik kita. Siapa tak nak? Kan? Tapi dalam masa setahun kalau tak dibangunkan akan dirampas kembali. Sahabat pun cocok 4 batang, ni saya punya. Bila kamu punya, kamu kena buat projek. Projek apa? Ini korma. Sana tanam bayam. Sana sawi. Bila Madinah tu dah penuh dengan kebun-kebun, satu masalah timbul. Apa dia? Air nak siram pokok-pokok tu terpaksa ambil air perigi orang Yahudi. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang Yahudi kenakan bayaran yang tinggi, ya Rasulullah, kami nak guna air nak siram pokok ni. Nabi pun kata, siapa di kalangan kamu nak wakafkan perigi? Itu yang saya nak Utsman. Saya, ya Rasulullah, saya nak Utsman, dia beli satu perigi milik orang Yahudi. Perigi itu sampai sekarang ada lagi. Kalau tuan-tuan ingat, sebelum Ramadan baru ni saya ada bawa korma-korma saya daripada Madinah. Korma-korma itu adalah korma-korma yang disirami dengan perigi yang diwakaf oleh Sayyidina Utsman sampai hari ini. Jadi bila perigi itu dapat, air dah ada, tanah dah ada, bumi Madinah jadi hijau dengan tanaman. Abu Lahab dekat Mekah cadang nak buat sekatan ekonomi, tak jadi. Sebab apa? Kalau kita sekat kafilah perdagangan masuk ke Madinah, orang Madinah takkan lapar. Sebab apa? Sebab dalam dia tu penuh dengan tanaman-tanaman. Sebab itu bahaya kita tukar sawah padi kita jadi padang bola. Ya. Sekarang ni kita di negara kita hadapi masalah sawah-sawah padi kita sewakan kepada orang Bangladesh tukar jadi kebun. Bahaya. Sebab apa? Sebab nanti kita tak ada padi. Orang Malaysia tak makan beras, tak makan nasi 5 hari, tumbang, jangan main-main. Kita perlu beras. Tiba-tiba kita pergi ke Melaka, tengok sawah padi kat Melaka tak ada dah, bertukar jadi apa? Padang bola. Saya tak tahulah dekat sini. Kat Batu Pahat, kat bandar ni nampak tak ada sawah padi, tapi adalah sikit-sikit saya nampak. Tapi di kampung-kampung banyak lagi. Ya, di Sabak Bernam kita tengok, Allah, sawah-sawah padi. Ya, tanam tapi musuhnya banyak, kalah dengan tikus. Akhir sekali kita takut beras-beras kita tak ada satu hari nanti. Nabi dia fikir benda tu. Sebab tu dia datang, dia bukan saja buat masjid. Dia fikir kalau orang beribadah saja, tapi kalau lapar, macam mana? Kalau orang beribadah saja, tapi kalau beli barangan yang tidak halal daripada kedai orang yang bukan Islam, macam mana? Sebab itu dia datang buat masjid untuk rawat hati orang Islam yang kotor. Masjid, datang sembahyang 5 waktu berjemaah. Waktu yang sama, bangunkan kebun-kebun kita, bangunkan ekonomi kita. Sebab Islam ini kuat dengan ibadah campur dengan ekonomi. Baru dia kuat. Jadi nampak tuan-tuan. Jadi itu 2 sebab, banyak lagi sebabnya. Jadi tak payahlah saya nak kupas banyak, tuan-tuan bacalah sendiri dalam buku banyak. Itu. Apa sebab Rasulullah pilih Madinah sebagai tempat hijrah dia? Satu sebab lagi saya nak cerita. Apa sebab Rasulullah jadikan Madinah tempat hijrah? Kerana Madinah ni dia penduduk berbilang bangsa. Itu dia. Mekah ada orang Arab aja. Dekat Madinah ada orang Arab, ada orang Negro, ada orang putih, ada orang Yahudi, ada orang India dekat Mekah. Berbilang bangsa. Bagi Nabi, tempat yang ada berbilang bangsa, maka di situ akan tumbuh ilmu. Ilmu akan tumbuh. Ya. Dia bila tempat kita ni banyak bangsa tuan-tuan, banyak ilmu kita dapat. Tu orang-orang Bangladesh yang datang sini tu. Kita tak pernah belajar daripada dia. Boleh tak ajar saya macam mana masak nasi orang Bangladesh? Kita tak tanya dia. Dia duk makan makanan kita. Kita tak pernah tanya makanan dia. Dia ada ilmu tu. Ya, dia ada ilmu. Tu orang Pakistan yang datang kat sini. Kita tak tanya dia macam mana nak buat roti prata yang sedap. Ya, tu orang Cina tu. Kita tak tanya dia macam mana kau punya teh tu sampai orang kungfu tu minum badan dia kuat macam mana. Kita tak tanya. Nabi SAW, dia pergi Madinah, dia tengok, Madinah ni ramai orang asing, bukan Arab aja, macam-macam bangsa ada. Bila Nabi duduk di Madinah, dia ambil manfaat daripada semua bangsa-bangsa tersebut. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, masa Madinah kena serang dengan orang Yahudi, tak boleh nak keluar. Tiba-tiba datang seorang pemuda daripada Iran. Orang Iran, bukan orang Arab. Siapa nama dia? Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang bukan Arab, orang Iran yang duduk di Madinah. Dia kata, ya Rasulullah,
Sekarang ni tempat kita ni dah kena serang, dah kena kepung dengan musuh, nak keluar tak boleh. Kami di Iran, bila kampung kami kena kepung, kami akan gali parit. Gali parit besar-besar, biar kuda dia tak boleh masuk. Tengah-tengah parit tu letak bulu runcing. Bila kuda dia terjun, sangkut, mati kena bulu runcing. Salah-salah kata, wah, bagus idea kau ni. Jadi, itu yang kita dengar peperangan apa? Khandak tu. Peperangan Khandak tu yang gali parit tu, itu idea tu datang daripada Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, orang Iran, Parsi yang duduk di Madinah. Nampak? Rasulullah mengambil manfaat daripada orang asing yang duduk di negeri dia. Kalau Nabi duduk di Mekah aja, orang Arab je ada, ilmu Arab je lah, tak dapat campur ilmu lain. Ini Rasulullah SAW, dia sebelum berhijrah tu, dia bukan saja bertawakal kosong. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi mengkaji terlebih dahulu. Kerana Islam ni tuan-tuan, kita tak cukup dengan ikhlas untuk jadi orang berjaya. Kita kena ikhlas dan kena ada kajian yang mendalam sebelum kita buat sesuatu. Kajian tu kena mendalam betul-betul. Ya. Pernah kami risau di tempat kami, subuh tak ada orang datang. Tak ada orang datang. Datang pun Pak Imam, Pak Bilal, adalah 5 orang, satu soft pun tak penuh. Masjid cantik. Mana nak buat ni? Panggil bijak-bijak pandai duduk. Macam mana tuan-tuan? Kita risau ni, masjid kita subuh tak ada orang ni. Apa nak jadi kita ni? Lalu cadangan pun dibuat. Apa kata kita buat satu program bersarapan di masjid cara orang Eropah. Dia buatlah banner, minggu ini sarapan di masjid cara Itali. Buat cara Itali, letak banner kat depan. Budak-budak muda ni tengok, sarapan cara Itali, ini hebat ni. Kita kat kampung, roti canai je ni. Agaknya apa minggu ni? Datang dia solat subuh. Syarat nak sarapan tu kan datang solat subuh lah. Datang solat subuh, wirid sikit-sikit, terus sarapan. Masa sarapan tu dia tengok, adalah cara Itali ni sikit. Itu bukanlah 100%, adalah. Tak samalah macam nasi lemak, tak adalah. Ada cara Italinya. Sebab kita ada pilot-pilot yang biasa pergi Itali, dia cerita, kita buat. Alhamdulillah, bertambah sikit. Bulan depan kita buat cara Sweden pula, cara orang Sweden bersarapan. Tambah sikit. Alhamdulillah, lama-lama yang itulah yang mengimarahkan masjid kita pada hari ini. Jadi ini ilmu-ilmu yang perlu kita garap untuk bangunkan masjid kita. Ya. Jadi itu dari segi sejarah, tuan-tuan. Jadi peristiwa hijrah ini sangat penting. Kalau kita tengok kalender Islam dimulakan dengan peristiwa hijrah. Sebab apa? Sedangkan dalam Islam ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Isra Mi'raj, peristiwa besar. Tapi kalender Islam tidak dimulakan dengan Isra Mi'raj. Ya. Dalam Isra Mi'raj, Nabi dapat semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu, benda besar. Tetapi tidak dijadikan sebagai kalender permulaan umat Islam. Wahyu turun kepada Rasulullah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu peristiwa besar. Tetapi tidak dijadikan sebagai permulaan kalender Islam. Adapun hijrah, Sayyidina Umar bersetuju untuk jadikan dia permulaan kalender Islam. Apa sebab? Sebab dulu masa duduk di Mekah, orang Islam tak ada kuasa, oleh itu Islam itu ditekan. Bila sampai di Madinah, Rasulullah ada kuasa, dia buat Islam, selepas itu Islam mula naik. Dalam masa 13 tahun, Nabi sudah berjaya mengislamkan 100,000 orang. Apa dalil? Dalilnya, masa Nabi buat Haji Wida'. Haji Wida' berlaku pada tahun yang keberapa hijrah? Berlaku pada tahun yang ke-9 hijrah. Baru 9 tahun Nabi duduk di Madinah, dia telah berjaya islamkan 100,000 orang. Dalil, peristiwa Nabi buat Haji Wida' dihadiri oleh 1,000 orang, 100,000 orang sahabat Nabi. Adapun Nabi duduk di Mekah, dia duduk 13 tahun, yang masuk Islam sekitar 150 orang sahaja. Jauh beza tu. Nabi duduk di Mekah 13 tahun,
dia dapat Islamkan sekitar 150 orang saja. Ketika Nabi tak ada kuasa. Tapi selepas Nabi duduk di Madinah, Nabi dapat kuasa, dia boleh buat masjid, dia boleh buat sekolah Islam, dia boleh buat dakwah Islam sebab dia ada kuasa. Siapa pun tak boleh halang dia. Dalam masa 9 tahun, Nabi telah Islamkan 100,000 orang. Perbezaan yang sangat jelas. Apa sebab? Inilah pentingnya kuasa. Ya, kalau kita ada kuasa, kita boleh buat Islam. Sekarang ni alhamdulillah, kita boleh buat sekolah agama. Banyak budak-budak boleh belajar agama. Kita boleh buat masjid, banyak orang boleh datang masjid. Tapi bila kita hilang kuasa, habislah kita. Sebab itu kita orang Islam kena pertahankan kuasa yang ada pada kita. Saya teringat pesanan Abu Ya Hamka. Abu Ya Hamka ketika datang ke sini dalam buku dia kata apa pada orang Melayu? Orang Melayu, satu pesanan penting kepada kamu. Pertahankan sultan-sultan kamu. Kerana bila Melaya ni tak ada sultan, habis lah kita. Kita dah sama macam orang lain pun dah boleh berdiri sama tinggi dengan kita. Tapi dengan adanya sultan, di situlah bezanya kita dapat pertahankan agama kita ini. Gitu. Jadi ini penting kuasa ni tuan-tuan. Ya, baik. Cukuplah dari segi sejarah, cukuplah. Kita nak ambil pengajaran pula. Baik Isyak pun dah masuk. Kita ambil pengajaran pula. Peristiwa hijrah ni tuan-tuan ada satu pengajaran besar. Apa dia? Pengajaran dia, kita dah jadi semakin tua. Itu je. Itu. Tahun lepas, tuan-tuan umur berapa? Saya tahun lepas 54. Ni tadi maghrib tadi dah 55. Tahun depan 56 lah. Ya. Sama, semua sama. Kita umur kita makin ke depan. Tak ada siapa yang makin muda. Semua jadi semakin tua. Saya dulu bukan macam ni muka saya. Tengok balik album yang muda-muda dulu. Kacak jugalah, handsome juga orang dia. Tapi bila dah 55 ni macam ni lah. Janggut dah putih. Ya, misai pun nasib baik cukur. Dia tidak putih juga. Rambut dah tak ada. Pakai kopiah tu nampak okey tu kalau buka kopiah botak semua. Kita dah semakin tua. Jadi kita tak boleh halang diri kita untuk jadi tua. Itu dah fitrah, nak buat macam mana? Tapi kita boleh buat sesuatu. Apa dia? Kita nak pastikan setiap kali umur kita bergerak ke depan, setiap kali itu takwa dan iman kita bertambah. Allah Ta'ala ingatkan kita, dia turunkan kita satu surah yang mengajar kita untuk menghargai waktu. Apa dia? Surah Al-Asri. Apa kata Allah? Wal asri, demi masa. Sebab apa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa? Dia banyak lagi benda lain dia boleh bersumpah. Itu. Dia jadikan masa demi masa. Sebab manusia ni modal utama dia dalam kehidupan ialah masa. Masalah modal utama. Kita lahir saja, Allah Ta'ala bagi kita masa. Aku bagi engkau 75 tahun masa untuk engkau buktikan bahawa engkau ni hamba aku. 75 tahun kita duduk atas dunia ni. Allah kata jaga-jaga, aku bagi engkau masa 75 tahun. Sejak azali lagi aku telah tetapkan umur engkau 75, aku akan matikan kau. Jadi masa yang aku bagi pada engkau 75 tahun. Kita pun kata, baik ya Allah, aku akan gunakan 75 tahun ini untuk berbakti pada engkau. Kita pun sampailah atas dunia. Sampai atas dunia. Ya, sampai atas dunia, Allah Ta'ala kata apa? Innal insana lafi khusr. Bila engkau sampai atas dunia, aku nak beritahu sikit, kata Allah. Apa dia? Engkau bukan lagi berada di alam roh, engkau sudah berada di alam dunia. Bila engkau berada di alam dunia, maka engkau terdedah menjadi orang yang rugi. Itu dia. Masa ni modal kita. Berapa banyak orang dia tak gunakan masa betul-betul. Setiap masa yang telah berlalu dia tak boleh ambil balik dah. Tiba-tiba dia sedar, Allah, aku umur dah 70, baca Quran pun merangkak lagi. Dah sedar jadi orang rugi. Ya. Dia lahir, tiba-tiba umur 60. Allah, umur 60. Apa kebaikan yang aku dah buat? Badan dah letih-letih. Nak pergi mengaji pondok tak larat dah. Nak semayang banyak-banyak tak larat dah. Masa muda aku sibuk cari dunia.
rugi aku. Allah katakan, aku dah kata, masa itu modal untuk kamu. Kalau kamu tak usahakan masa itu betul-betul, kamu akan jadi orang rugi. Berapa banyak dah atas dunia ni orang jadi orang rugi. Cuba tuan-tuan tengok jenazah-jenazah yang diusung ke kubur tu. Ya, bila kita letak dia dalam keranda tu, semakin dekat dengan kubur tu, menjerit-jerit dia, Allah, aku nak jawab apa depan Allah ni? Apa benda aku bawa ni nak jumpa Allah dalam kubur ni? Sebab itu, ketika roh tu dah sampai kat sini, dia merayu pada Allah. Apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, sekejap lagi engkau akan matikan aku. Oleh itu aku minta sedikit je masa, ya Allah. Kau bagi aku nyawa aku sikit je lagi. Kalau kau bagi aku hidup sikit, ya Allah, aku akan jadi orang yang soleh dan aku akan bersedekah banyak-banyak. Malaikat kata, tak guna dah pakcik. Allah bagi pakcik 75 tahun, pakcik buat apa? Ya, Allah bagi masa 60 tahun, pakcik buat apa? Ni roh dah berada di garah-garah, nak keluar baru nak menyesal. Ini orang rugi. Ketika jenazah dia diletak dalam keranda, semakin hampir dengan kubur, semakin menjerit dia, tolong bawa aku jauh. Bawa aku jauh, tak nak aku pergi. Orang pikul keranda ni, dia fikir nak sampai cepat je, betul tak? Keranda berat ni biar sampai cepat. Yang duduk dalam tu ketakutan nak masuk kubur tu. Sebab apa? Dia sedar ketika itu dia dah jadi orang yang rugi. Sebab tu Allah ingatkan manusia, umur kamu bukan pusing ke belakang, umur kamu pergi ke depan. Setiap hari kamu hidup, umur kamu menjadi semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Jaga-jaga, kamu jangan jadi orang yang rugi. Sebab apa kita boleh jadi orang rugi? Sebab masa Allah Ta'ala cipta kita, dia bukan saja letak roh dalam badan kita. Dia letakkan ada 2 titik dekat hati kita ni. Allah kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku letakkan dalam hati manusia ada titik putih, ada titik hitam. Titik putih ni bagi ilham untuk buat baik. Titik hitam ni bagi ilham untuk buat jahat. Allah Ta'ala bagi 2 titik. Tapi biasanya titik manakah yang berfungsi? Titik hitam. Sebab apa? Titik putih ni tuan-tuan, dia berfungsi. Dia ilhamkan kita buat baik. Mat pergi masjid, mat baca Quran, mat bersedekah. Dia bagi ilham. Tetapi semua yang dia bagi ilham pada kita, semua benda pahit-pahit lagi. Yang bila kita duduk kat rumah dengan azan subuh, bangun, hati kita berkata, pergilah masjid, bangun. Hati putih tu dah beritahu dah. Tapi kita rasa, Allah letihnya, malam tadi balik kerja lambat, Allah nak rehatlah. Mat, bersedekahlah mat. Ya. Titik putih tu ilhamkan, bersedekahlah. Memang dia bagi ilham benda baik, tapi bersedekah ni pahit. Baru nak seluk tengok-tengok terseluk duit warna ungu tu. Allahu Akbar. Ini tengah bulan, cari duit RM1 tak jumpa-jumpa. Tak sedekah lah gitu. Titik putih tu dah bagi ilham dah, tapi yang dia bagi ilham tu semua benda pahit-pahit. Adapun titik hitam tu, dia pun bagi ilham juga, tapi ilham dia apa dia? Semua benda manis-manis. Itu, mengumpat, manis tak? Manis, sedap mengumpat ni. Sedar-sedar dah sejam, tak sedar masa berlalu. Sejam dah kita mengumpat ustaz tu. Main judi, sedap tak? Main judi, siapa kata tak sedap? Tak payah keluar peluh, duk cong aja, bagi, untung 1,000. Sedap. Ambil rasuah, sedap tak? Lagi sedap ambil rasuah ni. Tak payah kerja keluar peluh, betul tak? Ambil duit bawah meja je. Duit banyak, beli kereta baru. Sedap. Semua yang titik hitam tu ilhamkan, semua sedap-sedap. Sebab itu kita manusia ni, Allah kata jaga-jaga. Kamu terdedah kepada kerugian. Sebab titik hitam tu, dia mengilhamkan benda yang tak baik. Dahlah diilhamkan benda tak baik, setan pula tolong dia. Habis kita. Bayangkan tuan-tuan, ketika itu kalau kita tidak ada pertahanan diri, apa jadi pada kita? Memang hanyut lah, hanyut. Berapa ramai orang dah hanyut kat luar sana. Ya, kita baca surat khabar. Saya suka baca Metro, buka internet baca Metro. Tengok kes-kes mahkamah
yang ini rogol anak, yang ini rogol mak itu, yang ini cencang mak dia, yang ini pukul bapak dia. Ya Allah, dunia ni dah jadi apa? Sebab apa tu? Sebab titik hitam ni berfungsi, titik putih tak berfungsi. Sebab apa tak berfungsi? Sebab zikir tak ada, duduk kuliah agama tak ada, baca Quran tak ada, berkawan dengan orang soleh tak ada. Macam mana titik putih tu nak kuat? Yang adanya apa? Tengok wayang, tengok TV, dengar lagu, kawan dengan orang tak elok. Titik hitam tu kuat lah. Bila dia kuat, dia ilhamkan benda yang tak baik pada manusia. Sebab itu kita tengok di luar sana berapa ramai orang yang sudah jadi orang yang rugi. Saya lama dalam penjara, tuan-tuan. Duduk dalam penjara, bukan banduan lah, saya didik orang dalam penjara. Ya. Ada satu pakcik tu, dia masuk hari Selasa. Kalau di penjara Kajang tu, hari Selasa banduan baru masuk lah. Seorang pakcik terpaksa tolak ke dalam guna troli, dia tak boleh jalan. Kaki dia berkilat, gaut dia berkilat. Dia masuk tu tanya, apa hal pakcik masuk dalam ni? Duduk luar tak best ke? Saya kena tangkap. Awak buat kes apa? Saya ni nak menyumbang duit kepada surau, saya tak ada duit. Habis tu pakcik buat apa? Saya buatlah sumbang mahram. Ringan je tangan tu. Kalau bukan orang tua ni, kena dah ni. Dah lah buat jenayah, layak buruk lagi. Dia buat sumbang mahram. Ya, dia jadi ikan apa? Ikan keli kan, ikan apa tu? Kasih akap. Anak dia, cucu dia fahamnya. Nak jadi apa orang tua ni? Sebab apa jadi gitu tu? Sebab titik putih tak berfungsi, yang hitam tu berfungsi. Bila hitam tu berfungsi, dia tak kenal anak dia, dia tak kenal cucu dia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wahai manusia, kamu nak jadi orang rugi ke? Tak nak ya Allah. Baik, kalau kamu tak nak, aku nak bagi kamu 4 amalan. Kalau kamu buat, kamu akan selamat, tak jadi orang rugi. Apa dia? Illalladzina amanu. Kamu taklah jadi orang yang benar-benar beriman. Wa amilus solihat. Kamu naklah buat amal-amal yang soleh. Wa tawasau bil haq. Kamu naklah sentiasa berpesan-pesan kepada perkara kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan kamu naklah berpesan-pesan kepada perkara kesabaran. Apa makna kamu naklah beriman? Makna beriman ni bukan sekadar saya beriman dengan rukun iman yang 6. Bukan. Makna beriman tu, awak beriman ke Allah tu ada? Ada. Baik. Apa dalil? Dalil saya beriman Allah tu ada, saya tak berani buat maksiat sebab Allah Ta'ala tu sentiasa nampak saya. Ini orang beriman. Kalau tidak dia sekadar hafal rukun iman. Awak beriman kepada malaikat tu ada? Beriman. Apa dalil? Kiri kanan saya malaikat rakib dan atid. Saya tak berani ambil rasuah. Nanti dia tulis macam-macam, nanti tak berani saya. Apa dalil awak orang beriman? Tadi saya pergi tandas, contohnya, saya pergi tandas, saya nampak ada najis, ada budak kecil, dia buang air besar, dia tak flush, najis dia bertepik kat situ. Apa kau buat? Saya pun tolong bersihkan tandas tu. Dapat gaji? Tak dapat gaji, tapi saya yakin ada malaikat catat saya punya kebaikan. Nampak? Awak beriman kepada Rasul? Ya, beriman. Apa dalil? Saya amalkan sunnah-sunnah Nabi. Segala benda yang Nabi ajar, semuanya saya anggap baik belaka. Awak beriman tak pada qada dan qadar? Ya, beriman. Apa dalil? Walaupun saya ditimpa kemiskinan, saya yakin ini semua kehendak Allah. Dia punya kehidupan tu benar-benar disuluh oleh iman. Bukan dia hafal rukun iman. Ramai manusia hari ini dia hafal rukun iman, tetapi hidup dia tidak disuluh dengan rukun iman. Depan orang bukan main baik, pijak semut tak mati, belakang orang, ya Allah. Sebab apa tu? Sebab dia tak beriman betul-betul malaikat rakib atid tu ada kiri kanannya. Bila ajak buat baik, memilihnya, ya Allah. Itu masjid hantar wakil pergi rumah dia. Bila nak dermanya masjid nampak mulut Nabi ni, dermalah sikit. Itu kalau datang cikgu murni, baginya banyak. Itu tengok datang bendahari masjid, lagi-lagi masjid yang datang. Orang masjid ni asyik minta derma je kerja. Sebab apa tu? Sebab dia terlupa beriman kepada syurga dan neraka.
Kalau dia betul-betul beriman pada syurga dan neraka, orang datang minta derma, Allah, nah, saya hantar duit saya pergi syurga, ambil 100, jalan. Hidup dia disuluh oleh iman kepada syurga. Itu makna dia. Orang yang macam ni barulah dia tak jadi orang rugi. Kalau tidak, rugilah kita, tuan-tuan, rugilah kita. Berapa ramai hari ini manusia yang rugi sebab hidup dia tidak disuluh dengan rukun iman. Dia buat dosa tu seolah-olah tak ada malaikat yang pandang dia. Dia buat dosa tu seolah-olah tak ada Allah yang tengok dia. Nampak? Orang yang hidup dia disuluh dengan rukun iman, dia malu dengan Allah. Bila waktu maghrib ni, kalau dekat pasar malam tu, bila waktu maghrib tengah goreng kuih tiaw tu, goreng kuih tiaw, waktu maghrib lah ramai orang beli kuih tiaw. Cina-Cina, India datang beli satu plastik, 2 plastik, oh lakunya. Ketika itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia beriman pada Allah, hidup dia disuluh dengan iman, malu aku nak berniaga sebab apa? Rezeki ni semua Allah bagi. Akidah aku kata Allah pemberi rezeki, rezeki ni semua dia bagi. Allah, malu aku, ya Allah, aku tutup dulu. Cina tu kata, oh tak mau berniaga ke? Saya mau berniaga tapi saya punya Tuhan sudah panggil lah. Nanti lepas ni datang, kalau lu mau beli, tak beli, dia pergi tempat lain. Saya mau sembah saya punya Tuhan dulu. Ini orang yang hidup dia disuruh dengan iman. Orang macam ni dia akan jadi orang yang tak rugi. Yang kedua, wa amilus solihat. Buat kerja baik-baik. Buat amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Segala perkara yang Allah Ta'ala suka itu panggil amal soleh. Sama ada sembahyang, puasa, tolong orang, ya. Segala amal baik buat. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan serik-serik untuk buat amal-amal kebaikan. Kita dah datang masjid, alhamdulillah, kita buat kebaikan yang lain pula. Nampak orang susah, kita pergi bantu. Itu. Kita dah jadi orang masjid, tengah-tengah bawa kereta, nampak ada kucing nak jemberang, berhenti dulu, ambil kucing itu, hantar dia, sian dia, langgar adik kereta nanti. Jangan henti-henti buat amal baik, supaya kita tak jadi orang rugi. Ada satu cerita tuan-tuan, seorang peminum arak di kota Baghdad. Dia minum arak, dah kena sebat berapa kali dah, tak serik minum arak. Tiba-tiba, satu malam tu dia tengah mabuk tu. Dia tengok ada satu kertas terbang. Angin tiup. Dia pun tengok, dia pegang kertas tu, dia tengok, rupanya ayat Quran. Dia pun ambil, dia letak kat tempat tinggi. Dia hormat kertas Quran tu, letak tempat tinggi. 2-3 hari lepas tu dia meninggal. Khalifah bermimpi, budak ni masuk syurga. Macam mana seorang peminum arak dah kena sebat berapa kali tak insaf, tiba-tiba boleh masuk syurga? Rupanya dia buat satu amal soleh. Apa dia? Selamatkan kertas Al-Quran, takut dia ditiup oleh angin nanti pergi ke tandas, selamatkan. Allah bagi syurga kat dia. Amal soleh. Allah kata buat amal soleh. Jangan berhenti buat amal soleh. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata apa? Watawasau bil haq. Kamu hendaklah sentiasa berkawan dengan kawan-kawan yang sentiasa berpesan kepada kebenaran. Jangan kawan dengan orang-orang yang berpesan kepada kejahatan. Jangan. Duduk. Siapa nak jadi ahli masjid, kena berkawan dengan Pak Imam. Dia jadi ahli masjid. Kalau tuan-tuan nak jadi ahli masjid, 5 waktu datang masjid, tiba-tiba tuan-tuan berkawan dengan kaki kedai kopi. Susah, tak jadi. Itu bukan watawasau bil haq. Tuan-tuan nak jadi ahli Quran, nak rajin baca Quran, belajar dengan orang-orang yang suka baca Quran. Kita akan terasa nak baca Quran. Tapi kalau kita nak suka baca Quran, nak khatam, dengar cerita orang khatam sebulan sekali, kita 5 tahun tak pernah khatam Quran. Ada orang macam tu. 5 tahun. Kau bila kali terakhir kau khatam Quran? Masa saya sunat aja dah. Bila kau sunat? Masa saya umur 12 tahun. Tu lah. Sampai sekarang umur sekarang berapa? 60. Tak pernah khatam Quran. Tak ada. Macam mana kau jadi orang Islam? Jadi kalau kita rasa insaf, kita kena cari kawan-kawan yang sentiasa ajak kita, kau dah baca Quran? Kau dah baca Quran ke belum? Kawan-kawan yang ingatkan kita supaya buat benda baik. InsyaAllah. Inilah tempatnya masjid ni tuan-tuan. Di masjid ni, kita ada kawan-kawan
yang sentiasa ingatkan kita. Kalau dia tak cakap kat mulut pun, kita tengok perbuatan dia. Datang masjid, kita ni malas nak semayang. Tengok kawan kita semayang, lepas 2 rakaat. Rajin Pak Haji tu, kita pun rasa, aku pun nak jadi macam dia lah. Kawan kita telah bagi semangat pada kita. Sebab itu berkawan dengan orang baik-baik. Ini watawasau bil haq. Jangan kawan dengan orang-orang yang boleh jauhkan kita daripada agama Allah. Kemudian watawasau bis sabr. Engkau hendaklah sentiasa berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab apa kesabaran ni diletakkan di akhir? Sebab semua benda kena sabar. Allah suruh kita beriman. Dalam beriman kena sabar. Sabar. Itu. Sabar. Orang umpat kita. Sabar. Engkau beriman tak bahawa nanti di akhirat pahala dia akan sampai kepada engkau? Beriman, sabar. Biarlah dia umpat, biarkan. Ya. Dalam beriman kena ada sabar. Kalau tak ada sabar, tuan-tuan habis. Bilal bin Rabah, dia beriman pada Allah. Bila dia sebat badan dia, diletakkan batu atas perut, disuruh tinggalkan Islam, dia bersabar dengan kesakitan. Sebab tu dia jadi orang berjaya. Kalau kita beriman, diuji di Allah, tiba-tiba sabar tak ada, habis kita. Sebab tu Allah telah sabar, tak sabar di ujung sekali. Ya, kita nak buat amal soleh, bagus. Datang sembahyang subuh berjemaah, bagus. Sabar. Sebab apa? Datang sembahyang subuh ni masa sehat, okeylah. Masa demam, menggigil kita tak datang. Sabar. Datang juga, datang. Ya, kita bila berderma banyak duit, biasa je derma banyak duit. Bila kita tak ada duit, berderma juga, sabar. Teruskan berderma, sabar. Walaupun tak ada duit, terus berderma, sabar. Sebab buat amal ibadah kena terus dengan penuh kesabaran. Baru jadi orang berjaya. Ya. Dan kita nak berpesan-pesan kepada kebaikan pun kena sabar juga. Ya, kadang-kadang nak berkawan dengan orang baik-baik ni kena sabar juga kadang-kadang. Ya. Sabar dengan dia, dia tegur kita. Kadang-kadang kita kecil hati dengan teguran dia, sabarlah. Sebab aku ni nak jadi orang baik. Jadi Allah Ta'ala dah sebut kepada kita dalam surah Al-Asri ini, bagaimana manusia itu terdedah menjadi orang yang rugi, tetapi ada 4 cara kita dapat elak daripada menjadi orang yang rugi. 4 tadi kita dah sebutkan. Jadi mudah-mudahan hijrah kita pada tahun ini, hijrah ke arah untuk dapatkan 4 sifat yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Asri tadi, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kita tahun ni, kita sudah pun pasang satu azam untuk baiki diri kita. Mudah-mudahan kita jadi orang baik. Ya, insyaAllah. Yang penting azam tu ada, tuan-tuan. Ya, cerita terakhir, saya nak cerita tentang kisah seorang laki-laki yang berhijrah. Laki ni jahat, tuan-tuan. Saya duduk Kuala Lumpur. Memang di Kuala Lumpur ni, dia ni kerja tarik kereta. Badan penuh tattoo. Kerja tarik kereta. Malam minum arak. Ya, mukul orang lagi. Badan memang tegap lah, tuan-tuan. Tegap. Orang takutlah dengan dia. Ya, entah macam mana, tuan-tuan, tiba-tiba satu hari dia datang surau. Datang surau, pakai baju pun ketiak nampak, seluar jin bertatu. Dia ambil uduk, datang sembahyang maghrib. Orang masjid tak berani tegur, sebab kalau tegur takut tangan dia naik. Senyap semua, bagi dia sembahyang. Besok dia datang lagi. Pak Imam tengok, apa hal ni, dah 2 hari datang. Ke dia nak riki-riki kipas mana boleh buat lari? Orang jahat, orang jahat. Hari ketiga datang lagi. Semayang maghrib, lepas tu dia hilang. Subuh tak ada, semua tak ada. Maghrib je ada. Orang pencuak jugalah kan. Tengok-tengok selipar ada hilang, tak ada hilang pula selipar. Kipas tak ada hilang pula. Apa hal dia datang ni? Dekat seminggu lebih dia datang semayang, tuan-tuan, maghrib. Kebetulan masuk minggu yang kedua tu, ada kenduri lepas solat isyak. Orang masjid tak ramai. Pak Imam ni beranikan diri, beritahu dia, Din, lepas isyak ni ikut kami pergi kenduri, boleh tak? Orang tak ramai ni. Boleh dah, aku pun lapar, katanya. Itulah kali pertama Pak Imam bercakap dengan dia. Sebab orang ni memang bengking orang dia, tuan. Malam tu pergilah kenduri. Kebetulan Pak Imam ni, masjid tu tak ada tok siap. Noja tak ada. Dia pun berani-beranikan dia lah. Engkau, aku tengok seminggu ni alhamdulillah datang surau. Suka aku tengok kau datang surau. Engkau suka tak duduk masjid?
Sukalah tu, aku memang cari jalan nak duduk masjid. Kau nak jadi noja tak? Boleh tak, aku boleh jadi noja. Masjid lantik dia jadi noja tu. Bila dia dah jadi noja, orang macam ni dia rajin, masjid jadi bersih. Bersih dia buat. Waktu semayang dia ada. Setahun, 2 tahun, dia dah jadi orang masjid. Alhamdulillah. Tapi tattoo tak boleh padam lah. Badan bertattoo. Saya pergi mengajar di tempat tu. Lepas saya mengajar je, dia jamu saya. Dia hidang air tu, tengok tangan bertattoo. Kata, apa mat tattoo datang masjid ni? Saya diam je, kopiah atas kepala. Sehinggalah satu hari, saya dihantar di kerajaan ke luar negara, 3 bulan saya tak ada bertugas di luar negara. Habis balik 3 bulan, saya balik ke Suar mengajar. Bila mengajar, lepas makan tak ada orang. Yang hidang tu orang lain. Saya tanya, Imam, mana yang tattoo tak ada datang? Dia kata, baru meninggal, Ustaz. Allah. Dia kata, Ustaz, cara meninggal dia pelik sikit. Macam mana? Hari tu hari Ahad. Orang tak ada. Tok Bilal tak datang azan. Subuh dah masuk. Dia Tok Noja datang awal. Bila masuk subuh, Tok Bilal tak ada. Siapa nak azan? Dia tengok kelang kabut. Dah masjid sana dah azan. Di sini dah azan. Kebetulan ada skrip azan tu, dia pembuka, dia pun azan. Preman, samsing azan. Agaknya macam mana rasa? Dia pun azan dia pelik daripada orang lah. Bunyi Allahu Akbar tu, tapi pelik daripada orang. Azan ni bila pelik, ramai lah orang datang masjid. Tak percaya, buatlah azan pelik. Ramai orang datang pagi tu. Orang datang, siapa yang azan ni pelik sikit, tak pernah dengar macam ni kan. Bunyi Allahu Akbar tu ada, tapi pelik cara lagu dia. Orang datang. Imam pun dah ada. Ya, dia pun kamat dia tak reti je tu. Dia sebagai orang sebelah kau lah, kamat. Aku azan boleh, kamat tak pandai. Semayanglah, duduk saf depan. Bila semayang, tuan-tuan, rakaat pertama, rakaat kedua, sujud terakhir. Bila sujud terakhir, dia sujud bersama Pak Imam. Imam bangun daripada sujud, tayat akhir. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok dia sujud, tak bangun lagi. Tak bangun lagi, sujud lagi. Imam kata, kuat iman dia ni. Biarlah dia sujud. Imam pun zikir. Sambil-sambil zikir, dia sujud lagi. Bila dah baca doa, dia tak bangun daripada sujud. Imam dah syak ke satu. Tengok panggil dia tak menyaut. Panggil tak menyaut, pegang kat sini, dah tak ada dah. Allah Ta'ala ambil seorang samsing di Kuala Lumpur dalam keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah pentingnya hijrahkan diri kita. Kita ni bukan baik sangat pun. Saya ni tuan-tuan nampak baik sebab tuan-tuan tak kenal saya, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala tutup aib saya. Cuba juga tuan-tuan, saya nampak baik-baik semua. Tok Wali lagi ni sebab Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kita tahu kita ni siapa. Kita semua bukan orang baik, termasuklah saya. Jomlah tuan-tuan, pada peristiwa hijrah ini kita hijrahkan diri kita daripada tak baik kepada yang baik. Daripada baik kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan usaha kita untuk hijrah tu akan memberi peluang kepada kita untuk bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Ya, meninggal dunia tengah sujud, meninggal dunia tengah azan, meninggal dunia tengah baca khutbah, meninggal dunia tengah mengajar orang. Inilah yang kita nak cari hasil daripada hijrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar tu. Dah 9 lebih dah. Ya, sebelum saya akhiri ceramah ni, seperti biasa, tuan-tuan yang nak beramal, nak menolong sekolah kami, nak menolong guru-guru sekolah tahfiz kami, di luar sana kita ada bawa macam-macam tu. Kita ada bawa hari ni peria-peria yang digoreng dengan minyak zaitun, baik untuk kesihatan tuan-tuan, bolehlah ambil bawa balik malam ni bagi anak isteri makan, bagus untuk kita. Ya, bagi badan yang lemah-lemah, pergi ambil susu unta, minum susu unta biar panas sikit badan kita tu. Yang ada kat belakang tu, semuanya untuk kebaikan kita bersama. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Masjid Bukit Pasir kerana sudi beri peluang kepada saya untuk menyampaikan ceramah malam ini. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tak baik daripada saya mohon ampunan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.